Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Tadi berlatar belakangan kerusi kan yang comel tu, yang cantik tu. Jadi sekarang ni kita berlatar belakangkan, kita panggil smartboard. Gitu. Okey. Kalau saya biasa whiteboard, ni smartboard. Smartboard ni kita guna teknologi sikitlah. Kalau whiteboard pen marker kan. Okey, dulu zaman kita awal-awal tu pakai kapur. Macam tu. Okey. Jadi sekarang ni alhamdulillah dengan teknologi yang ada kita cuba mengadakan kelas kita dengan penggunaan alat-alat teknologi. Okey, sekarang ni kita tengok kita buat rumusan tentang pengenalan ilmu tajwid yang kita baru belajar tadi. Maksud ilmu tajwid, kelebihan ilmu tajwid tu, hukum mempelajari ilmu tajwid tu, siapa ataupun dekat mana asal usul sumber ilmu tajwid ni, apa yang dimaksudkan dengan sanad Al-Quran dan siapa tadi alim ilmu tajwid tersebut. Ya. Okey, jadi kita tengok kat sini. Kita tengok kat smartboard kita ni, yang comel, yang cantik ni. Okey. Jadi perumusan pengenalan tentang ilmu tajwid, macam mana kita belajar tadi, maksud ilmu tajwid, okey. Daripada segi bahasa tadi, siapa boleh ingat dari segi bahasa? Okey, saya tulis kat sini. Mana? Okey, saya tulis kat sini contoh bersegi bahasa. Okey, ini dia. Comel tulisan saya. Jawada. Okey, ini jawada. Okey. Yujawidu. Okey. Tajwid. Ini asal kalimah ataupun asal kalimah tajwidnya. Comel. Gitu. Okey, asal kalimah tajwid tu. Jadi perkataan jawada yang ini. Okey, dia punya seterusnya, dia punya next step dia yujawidu. Inilah baru tajwid. Gitu ya. So tajwid asalnya perkataan jawada. Maksud jawada ni apa tadi? Ingat tak maksud jawada ni apa tadi? Maksud dia perelokkan. Ya. Perelokkan, cantikkan, lagi apa? Indahkan, kan? Bagi kita cantik bacaan tu, boleh baca Quran, dah boleh baca Quran, tapi kita nak perelokkan dengan mempelajari ilmu tajwid. Itu dia. Okey, jadi itulah yang dimaksudkan dengan ilmu tajwid, iaitu mengeluarkan. Okey, mengeluarkan setiap huruf itu, mengeluarkan, kita baca, kita keluarkan setiap huruf. Huruf apa ni? Alif, ba, ta, ta, jim, ha, kha, dal, zal, semua tu daripada tempat keluar itu dalam bahasa Arab kita panggil makhraj. Hari ni kita belajar dua lah kalimah bahasa Arab. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu apa? Tajwid, memperelokkan. Okey, kita boleh dalam masa ni kita belajar ilmu bahasa Arab. Dan yang kedua makhraj. Makhraj ni apa dia? Iaitu tempat keluar. Okey, dari huruf ra keluar daripada mana? Huruf jim keluar daripada mana? Jadi itu dia maksud dia. Okey, serta menunaikan hak huruf-hurufnya. Hak dan sifat huruf-hurufnya. Contoh tadi kalau huruf dad, tebal, kita kena tunaikan hak ataupun huruf hak ketebalan huruf dad tu. Okey, ain, kita kena tunaikan sifat-sifat huruf ain dengan betul. Lagi contoh huruf ba, kita kena tunaikan ataupun hak-hak huruf ba tu dengan sebetul-betulnya. Jadi itu dah dimaksudkan dengan ilmu tajwid, memperelokkan bacaan. Dah pandai baca Quran, alhamdulillah, tambah lagi dengan ilmu tajwid. Itu dimaksudkan dengan maksudnya ilmu tajwid. Okey, seterusnya kita tengok. Kita tahu dah tadi ilmu tajwid tu maksud dia apa? Hukum dia kita belajar ilmu tajwid. Hukum dia kat sini, ada pembetulan sedikit ya. Ada pembetulan sedikit. Okey. Ini hukum dia nanti apa? Siapa ingat hukum kita belajar ilmu tajwid tadi? Fardu kifayah. Okey. Fardu kifayah kita belajar hukum dia. Okey. Kemudian kalau kita baca Al-Quran bertajwid, mesti hukum dia wajib di setiap individu. Ini jatuh kepada masyarakat ataupun kumpulan ya. Okey, kemudian apa? Bila kita dah baca ilmu tajwid, dah baca Al-Quran, dah baca ilmu tajwid, mestilah ada kelebihan dia. Macam mana saya kata sebelum ni, mendapat syafaat. Subhanallah. Ni siapa tak nak ni rugi ni? Siapa tak nak rugi? Sangat rugi. Mendapat keredaan Allah, ini pun berebut-rebut kita nak ni. Mendapat keredaan Allah, gandaan 10 pahala pada setiap huruf. Subhanallah. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran.
Jadi banyakkanlah baca Al-Quran tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau dulu sebelum Ramadan mungkin kita baca 2 helai, 1-2 hari kita baca 2 helai. Tapi Ramadan ni kita gandakan bacaan kita. Kita rebut ni. Okey, rebut untuk mendapat 10 pahala pada setiap huruf. Ni kita dah belajar ni pada kelas yang lepas ni. Satu huruf kita baca dapat 10 pahala. Itu bermaksud bukanlah alif, lam, mim. Kan ada alif, alif lam mim. Itu maksud bukan 10 tu. Kita maksudkan 10 tu alif 10, lam 10, mim 10. Jumlahnya berapa baru alif lam mim kita baca? 30 ganjaran pahala kita dapat. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jadi inilah rumusan untuk pengenalan ilmu tajwid kita pada hari ini. Moga-moga bila kita dah tahu tentang Al-Quran, dah tahu tentang asas ataupun teori ilmu tajwid, kita bersemangat dan berazam untuk menyantuni bacaan Al-Quranul Karim pada setiap hari, dan moga-moga Ramadan 2024 ini merupakan gerbang permulaan, pintu gerbang untuk kita buka, supaya kita dapat sentiasa melazimi Al-Quran selepas bulan Ramadan dan hingga akhir hayat kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita berjumpa sebentar saja lagi. Kembali lagi kita pada kelas mudahnya ngaji online. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi kita pun dah sampailah ke penghujung kelas kita. Pejam celik dah habis kelas kita pada hari ini. Kelas yang sesi kedua, alhamdulillah. Jadi sebelum saya simpulkan, saya nak tambah sedikit tadi tentang siapakah antara penyusun ilmu tajwid ni, ya. Antaranya adalah nanti tuan-tuan dan puan sekalian boleh take note, antaranya Khalil bin Ahmad, ya, Abu Al-Aswad, Hafs bin Amru, ni popular lah ni, kita dengar Hafs bin Amru, ulama bidang al-qiraat. Itu antaranya lah. Alim ataupun ulama-ulama ataupun penyusun ilmu tajwid. Yang kita biasa dengar Hafs bin Amru. Jadi itu dia, alhamdulillah kita pun dah sampai ke penghujung kelas mudahnya ngaji. Jadi kat sini saya ada dapat 3 soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Antaranya yang pertama, hukum belajar tajwid ni ustazah, hukum dia fardu kifayah. Tapi bila kita nak baca, tu, mestilah baca dalam keadaan bertajwid tu wajib, fardu ain. Kenapa boleh jadi macam tu? Macam mana tu tuan-tuan dan puan sekalian? Kita belajar ilmu tajwid. Maksud apa? Kita patah balik maksud fardu kifayah tadi. Maksud fardu kifayah tu apa tuan-tuan dan puan sekalian? Fardu kifayah ni bermakna contoh dalam satu kelas ataupun kita panggil dalam satu bangunan lah, ya, dalam satu bangunan dan satu tempat ada dalam lebih kurang 50 orang. 50 orang. Jadi terdapat satu kumpulan 20 orang. Saya bagi analogi, ya. Saya bagi analogi mempelajari ilmu, hukumnya adalah fardu kifayah, ya. Ada dalam 20 orang daripada 50 tersebut, dia mempelajari ilmu perubatan, ilmu kejuruteraan, ilmu lagi apa? Ilmu pendidikan. Jadi mereka dah tunaikan kewajipan yang dinamakan sebagai fardu kifayah. Jadi mereka yang tak belajar ni tak ada masalah lah, sebab dah ada orang yang tolong menunaikan hak. Jadi fardu kifayah jatuh kepada sekelompok masyarakat ataupun kita panggil subhanallah sekelompok masyarakat ataupun penduduk, macam tu lebih kurang, ya. Tapi kalau fardu ain ni, yakni maksud dia adalah hukum dia jatuh kepada individu. Jadi apa dia? Jadi maknanya kalau ilmu tajwid, saya nak kaitkan dengan ilmu tajwid pula, tadi maknanya ilmu perubatan, ilmu pendidikan. Yelah, kalau tak ada orang belajar ilmu perubatan, pendidikan dan sebagainya, macam mana dunia nak beroperasi? Betul tak? Jadi tak ada orang belajar ilmu teknologi, ilmu nak pasang kamera, tulis-tulis dekat smartboard tadi. Kalau tak ada orang ajar, tak ada orang belajar, macam mana pula? Kan? Jadi itu dia. Jadi kalau kita nak kaitkan dengan ilmu tajwid ni kita secara fardu kifayah kita belajar. Contoh orang tu dah boleh, contoh Ahmad dah pandai baca Al-Quran. Dah pandai baca Al-Quran. Jadi dia yakin dia boleh baca dengan ilmu tajwid yang baik. Dia dah pandai baca Quran, tapi dia kata bila dia baca Quran tu dia yakin dia dah boleh baca Al-Quran. Maknanya dia tengok dekat subhanallah dekat online ke ataupun dekat belajar daripada YouTube ke dan sebagainya, dia boleh yakin. Tak ada masalah.
Tak belajar pun tak ada masalah. Maknanya tak pergi kelas pun tak ada masalah. Tak pergi kelas ke untuk ilmu tajwid pun tak ada masalah sebab dia yakin dia boleh baca dalam keadaan bertajwid. Ya. Jadi maknanya itu macam tu. Macam-macam tu lah dimaksud dia ya. Jadi makna kita kalau belajar ilmu tajwid ni fardu kifayah. Okey, tapi bila kita baca, buka je Al-Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim, jatuh hukum wajib. Maknanya kita baca hukum, baca bacaan bertajwid adalah hukumnya wajib ataupun fardu ain. Bila saya kata fardu ain, itu maksudnya adalah wajib. Ya, bagi setiap individu. Okey, harap-harap jelas penerangan saya ya. Okey, itu hukum belajar tajwid, iaitu fardu kifayah. Hukum membaca dalam keadaan bertajwid adalah fardu ain. Okey, soalan yang kedua. Okey, saya tengok soalan kedua. Okey, subhanallah. Saya kurang faham tentang sanad Al-Quran. Jadi boleh tak Ustaz tolong terangkan tentang sanad Al-Quran? Okey, baik. Seperti mana yang saya terangkan sebelum ni, sanad maksudnya adalah salasilah. Okey, boleh take note kat situ salasilah ataupun sandaran ataupun rantaian. Itu sanad. Kena pegang maksud sanad tu. Maknanya hadis ni bukan hadis saja yang ada sanad, tapi sebenarnya kita boleh kata tentang rawi. Yakni rawi. Dalam hadis bukan hadis saja ada rawi, dalam Al-Quran pun ada rawi juga ya. Jadi sanad bacaan Al-Quran ni mestilah sampai bacaan kepada guru. Contoh saya Khadijah, okey, siapa guru awak? Muhammad. Okey, jadi saya kena baca kepada Muhammad ni secara talaqi, secara musyafahah. Saya baca setiap huruf Bismillahirrahmanirrahim, setiap daripada awal suratul Fatihah sehinggalah akhir suratul Nas. Tamam, kena sempurna 30 juzuk Al-Quran tersebut. Saya kena baca dekat guru saya Muhammad tadi tu. Setelah habis tamat 30 juzuk, barulah saya dikurniakan sebagai dokumentasi yang dibagi sebagai ijazah sanad Al-Quran. Guru saya Muhammad tu mempunyai ijazah sanad Al-Quran daripada gurunya. Okey, yang juga dia pun baca, guru saya Muhammad tu membaca Al-Quran daripada awal suratul Fatihah sehingga akhir suratul Nas 30 juzuk secara tamam, secara ikut syarat-syarat sanad yang ketat ya. Nak dapat sanad ni dia punya syarat-syarat peraturan yang sangat ketat. Guru tu kena perlu dengar. Okey, bacaan dia betul ke tidak? Panjang ke tidak? Dengung ke tidak? Huruf mat ni panjang ke tidak? Macam tu. Sehinggalah sampai ke sahabat radhiyallahu anhum dan bacaan sahabat radhiyallahu anhum sehinggalah kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian taib. Okey. Ada orang sebut kesalahan dalam Al-Quran adalah lahnun jali dengan lahnun khafi. Okey, apa maksud dia tu Ustazah? Okey, lahnun jali yakni kesalahan yang jelas, yang nyata bila kita baca pun orang kata salah ni. Bahkan bukan saja guru-guru Quran dapat detect kesalahan tersebut, tapi orang awam pun boleh dengar salah ni. Macam tu. Contoh saya bagi kat sini di mana kesalahan ni beratlah kiranya kita boleh katakan. Contoh saya bagi kat sini, kita biasa baca dalam suratul Fatihah siratal ladzina an'amta alaihim. Maknanya apa? Jalan orang-orang yang telah engkau kurniakan nikmat kepadanya. Andai kata kita tersalah baris, kita baca siratal ladzina an'amtu alaihim. Dah. Okey, dah salah dah. Kat situ an'amta kita baca an'amtu. Tak boleh. Maknanya dah berbeza. Jalan kepada orang-orang yang telah aku berikan nikmat kepada mereka. Bukan. Jadi bila kita baca tu kadang-kadang telah mengubah maksud. Itu yang pertama. Dan kedua lahnun khafi. Yakni lahnun kesalahan yang kita tak berapa nampak. Masyarakat awam kalau dengar kurang mereka tak tahu. Tapi kalau guru bila didengar kesalahan yang kita panggil khafi ni yang kurang jelas ni, guru tersebut boleh tahu. Kesalahan khafi, lahnun khafi, seperti contoh macam kita baca sepatutnya panjang tapi kita baca pendek, sepatutnya kena baca dengung tapi kita tak baca dengung. Contoh qul a'udzu birabbin nas, bin nas. Okey, bin tak dengung, kemudian tak panjang nas. Ya. Kita tengok comel baca dengan penuh dia punya irama merdu dia, tapi sebenarnya ada kesalahan. Kesalahan ni kita gelarkan sebagai al-lahnul al-khafi, kesalahan yang tersembunyi. Okey, jadi contohnya apa? Menambah dengan mengurangkan bacaan mat lagi ataupun tidak dibaca secara gunnah ataupun dengung, kesalahan ringan yang kita rasa yang boleh kira kategorikan boleh dimaafkan lah. Yang tadi tu tak boleh maaf langsung. Sebab apa tuan-tuan dan puan sekalian, telah mengubah makna, telah mengubah maksud ayat Al-Quran tersebut. Contoh lagi, saya bagi contoh lagi satu. La'allakum tashkurun.
Semoga-moga kamu semua bersyukur, tiba-tiba kamu shin tu baca dengan huruf sin. La'allakum tashkurun, maksudnya apa? Moga-moga kamu semua mabuk. Oh, na'udzubillahi min zalik. Kan lain maksudnya tu. Jadi itulah dinamakan sebagai lahnun jali. Yakni kesalahan yang sangat jelas, yang sangat nyata. Okey, moga-moga perkongsian kita hari ini memberikan manfaat lah daripada maksud ilmu tajwid, daripada maksud kelebihan ilmu tajwid ya. Okey. Oh, subhanallah. Jadi semoga-moga kita semua kita maklumlah tentang ilmu tajwid tersebut. Okey. Jadi sekian saja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, doa-doa mungkin kita dapat berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okey, berjumpa lagi pada kelas akan datang. Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.